Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tira Natasha binti Azman. Saya akan menerangkan tugasan 7 soalan 3A. Soalan ini meminta kami untuk menerangkan cara alternatif yang digunakan untuk mengira nilai eigen bagi matriks 2x2 dan memberikan rumus serta menghuraikan pemboleh ubah yang digunakan dalam rumus tersebut. Terdapat 3 syarat atau 3 perkara yang perlu kita ketahui untuk melakukan cara alternatif ini. Yang pertama, kita perlu ketahui bahawa min bagi pemasukan perpenjuru matriks 2x2 adalah sama dengan min nilai eigen bagi matriks 2x2. Seperti contoh yang ditunjukkan, pemasukan perpenjuru adalah A dan D, manakala nilai eigen adalah lambda 1 dan lambda 2. Maka min bagi pemasukan perpenjuru A dan D iaitu A tambah D bahagi 2 adalah sama dengan nilai eigen, min nilai eigen iaitu lambda 1 tambah lambda 2 bahagi 2. Yang kedua, penentu bagi matriks 2x2 iaitu A ditolak BC adalah sama dengan hasil darab nilai eigen bagi matriks 2x2 iaitu lambda 1 darab lambda 2. Daripada kedua-dua syarat yang telah dinyatakan, kita boleh meletakkan pemboleh ubah kepada syarat pertama dan syarat kedua supaya memudahkan kita untuk menggunakan rumus sebentar lagi. Seperti yang kita ketahui, pada syarat pertama, min bagi pemasukan perpenjuru matriks 2x2 adalah sama dengan min nilai eigen lambda 1 dan lambda 2. Jadi kita tandai dengan M. Manakala syarat kedua, kita ketahui bahawa penentu matriks 2x2 iaitu A ditolak BC adalah sama dengan hasil darab nilai eigen iaitu lambda 1 dan lambda 2. Maka kita tandai dengan P. Di sini terdapat contoh soalan yang menggunakan syarat 1 dan syarat 2 yang telah dinyatakan tadi. Di sini contoh yang diberi bagi matriks 2x2 adalah 6, 5, 3 dan 4. Maka daripada syarat yang pertama, kita ketahui bahawa min pemasukan perpenjuru bagi matriks 2x2 adalah bersamaan dengan min nilai eigen iaitu lambda 1 dan lambda 2. Maka kita cari min bagi matriks 2x2 ini iaitu 6 tambah 4 bahagi 2 iaitu sama dengan 5. Maka 5 itu adalah sama dengan min nilai eigen bagi matriks ini. Okay, dan kita tandai dengan M. Kemudian daripada syarat kedua, kita ketahui bahawa penentu bagi matriks 2x2 adalah sama dengan hasil darab nilai eigen bagi matriks 2x2. Maka di sini kita dapat penentu bagi matriks ini adalah 9. Maka nilai 9 itu kita tandai dengan P. Untuk mendapatkan nilai eigen bagi matriks ini, kita menggunakan garis nombor. Kita mengetahui nilai min kita adalah 5. Maka jarak nilai eigen yang pertama iaitu lambda 1 daripada min kita tandai dengan negatif D. Manakala jarak nilai eigen yang kedua iaitu lambda 2 kita tandai dengan D. Daripada situ kita mendapat satu persamaan iaitu lambda 1 darab lambda 2 bersamaan dengan 9. Maka kita masukkan lambda 1 bersamaan dengan 5 tolak D. Manakala lambda 2 bersamaan dengan 5 tambah D disamakan dengan 9. Maka kita selesaikan hingga kita mendapat nilai D iaitu bersamaan dengan 4. Apabila kita mendapat nilai D bersamaan dengan 4, kita masukkan ke dalam garis nombor yang kita bina tadi iaitu negatif 4 dan 4. Maka kita memperolehi nilai lambda 1 dan lambda 2 iaitu lambda 1 adalah 1 manakala lambda 2 adalah 9. Daripada persamaan yang kita perolehi tadi iaitu 9 sama dengan 5 tambah D darab 5 tolak D, kita gantikan dengan pemboleh ubah M dan P. 9 kita gantikan dengan P, manakala 5 kita gantikan dengan M. Maka kita akan memperolehi satu rumus. Rumus untuk cara alternatif ini ialah M tambah tolak punca kuasa 2 M kuasa 2 tolak P, yang mana M ialah min pemasukan perpenjuru bagi matriks 2x2 yang sama dengan min nilai eigen bagi matriks 2x2. Manakala P ialah penentu bagi matriks 2x2 iaitu sama dengan hasil darab nilai-nilai eigen bagi matriks 2x2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Alia-Binti Zaifri. Saya adalah wakil daripada kumpulan 19 yang terdiri oleh Gan Zengkian, Nur Azra binti Othman,
Nur Farisha binti Mahmud dan Atira Natasha binti Azman. Saya akan membentangkan latihan 8 soalan 2A iaitu buktikan teorem 4.4 bagi N bersamaan dengan 3. So, teorem 4.4 adalah jika A matriks N darab N, maka yang berikut setara. A terperpenjurukan dan A mempunyai N vektor eigen yang tak bersandar linear. So, bukti kita akan buktikan daripada A ke B. Andaikan A terperpenjurukan, maka wujud suatu matriks boleh songsang P sehinggakan P songsang AP bersamaan dengan D suatu matriks perpenjuru. Perhatikan P songsang AP bersama dengan D jika dan hanya jika AP adalah bersamaan dengan PD. Jadi jika P iaitu P11, P12, P13 hingga P33 dan D adalah lambda 1, lambda 2, lambda 3, kita tandai vektor-vektor laju P sebagai P1, P2 dan P3. So, A darab P akan dapat AP1, AP2 dan AP3 yang juga bersamaan dengan PD. So, PD adalah P adalah P11, P12, P13 darab dengan D iaitu lambda 1, lambda 2 dan lambda 3. So, kita akan dapat lambda 1, P11, lambda 2, P12 hinggalah lambda 3, PT3. So, kita akan ringkaskan dan tulis sebagai lambda 1, P1, lambda 2, P2 dan lambda 3, P3. Maka vektor-vektor laju AP adalah AP1 bersama dengan lambda 1, P1, AP2 bersama dengan lambda 2, P2 dan AP3 bersama dengan lambda 3, P3. So, oleh kerana P boleh songsang, maka tiada sebarang laju pun dalam P yang pemasukannya semua sifar. PI tak sama dengan sifar. I adalah 1, 2, 3 dan PI tak bersandar linear. So, disebabkan AP1 bersama dengan lambda 1, P1, AP2 bersama dengan lambda 2, P2 dan AP3 bersama dengan lambda 3, P3, kita simpulkan bahawa lambda 1, lambda 2 dan lambda 3 masing-masing adalah nilai-nilai eigen bagi A sepadan dengan vektor-vektor eigen P1, P2, P3 yang tak bersandar linear. So, sekarang kita akan buktikan daripada P ke A. So, andaikan pula A mengandungi 3 vektor eigen iaitu P1, P2, P3 yang tak bersandar linear dan masing-masing sepadan dengan nilai eigen lambda 1, lambda 2 dan lambda 3. So, andaikan P iaitu P1, P2, P3, maka AP adalah A darab dengan P1, P2, P3. Masukkan A dan kita akan dapat AP1, AP2 dan AP3. So, A itu kita boleh tukarkan kepada lambda, maka lambda 1, P1, lambda 2, P2, lambda 3, P3. So, kita akan dapat AP bersama dengan lambda 1, P11, lambda 2, P12 hinggalah lambda 3, P3. So, perhatikan AP yang kita telah dapat tadi tu, kita boleh asingkan menjadi PD. Kita boleh asingkan dan akan mendapat balik PD kerana P11, P12, P13 hingga P3 darab dengan lambda 1, lambda 2, lambda 3 akan dapat balik nilai AP. So, AP adalah bersamaan dengan PD. Oleh kerana vektor-vektor laju tak bersandar linear, maka P boleh songsang sehinggakan AP bersama dengan PD. Jika dan hanya jika P songsang AP bersama dengan D, maka matriks A terperpenjurukan. Terbuktilah soalan ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azra binti Othman. Saya akan membentangkan soalan tutorial 9, soalan 2B dan soalan 2C. Untuk soalan B, jika T memetakan V kepada W adalah penjelmaan linear, maka penjelmaan U tambah 2V tolak W bersamaan dengan hasil tambah penjelmaan TU tambah 2TV tolak TW. Kita boleh buktikan andaikan kita ada U, V, W dalam ruang vektor V dan skala 2 negatif 1 dalam R, maka penjelmaan U tambah 2V tolak W kita boleh asingkan berdasarkan syarat satu penjelmaan linear. Jadi 2 dan negatif 1 ni kita boleh bawa keluar berdasarkan syarat 2 penjelmaan linear. Negatif 1 ni kita boleh jadikan negatif sahaja berdasarkan lemma 3.1 yang C ni. Maka kita akan dapat TU tambah 2TV tolak TW. Maka terbuktilah persamaan yang diberikan adalah benar. Untuk soalan C, set entiti bukan sat ruang kepada ruang vektor V bagi penjelmaan linear T memetakan V kepada W. Kita tahu berdasarkan teorem 5.3, andaikan kita ada T memetakan V kepada W penjelmaan linear, maka entiti sat ruang V. Jadi kita kena buktikan pernyataan yang diberi ni adalah salah dengan memberikan contoh penyangkal di mana set entiti adalah subruang kepada ruang vektor V bagi penjelmaan linear T memetakan V kepada W.
Jadi kita kena tahu takrif subruang di mana melalui teorem 3.1 ianya dikatakan subruang apabila memenuhi kedua-dua aksiom, iaitu aksiom penutupan terhadap penambahan dan aksiom penutupan terhadap pendaraban skala. Untuk aksiom pertama, andaikan U V dalam entiti, maka penjelmaan U dan penjelmaan V kita akan dapat vektor sifar W. Kita dapat vektor sifar W ni berdasarkan takrif inti. Maka penjelmaan U tambah V kita boleh asingkan berdasarkan syarat satu penjelmaan linear. Maka kita akan dapat vektor sifar W tambah vektor sifar W. Jadi kita akan dapat vektor sifar W. Maka U tambah V ni dalam entiti. Untuk aksiom kedua, andaikan K dalam R dan U dalam entiti, maka penjelmaan U bersamaan dengan vektor sifar W. Maka penjelmaan K darab U bersamaan dengan, kita boleh bawa keluarkan K ni berdasarkan syarat dua penjelmaan linear. Maka kita akan dapat K darab TU. Jadi kita akan dapat K darab vektor sifar W. Maka melalui lemma 3.1 yang B ni, kita akan dapat vektor sifar W. Maka KU dalam entiti. Maka set entiti subruang kepada ruang vektor V kerana memenuhi kedua-dua aksiom. Maka contoh penyangkal terbukti dan berlakulah penjangkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufarisha binti Mahmud akan membentangkan tutorial 10 soalan 2A, 2C dan 2G. Untuk soalan 2A, matriks piawai A yang diberi ialah 0, 1, 1, 0 dan Q sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. Dan bagi mendapatkan penjelmaan linear T yang dipetakan daripada V ke W bagi soalan 2A ialah matriks T sama dengan A, iaitu 0, 1, 1, 0 dan matriks T dirapkan dengan S1, S2 iaitu 0, 1, 1, 0 dirapkan dengan S1, S2 dan kita akan dapat penjelmaan linear T X1, X2 sama dengan X2, X1. So next, untuk mendapatkan matriks penjelmaan T asas VQ, asas V iaitu 1, 0, 0, 1 dan Q sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. Dan dengan menggunakan penjelmaan linear tadi, T X1, X2 sama dengan S2, S1, kita akan masukkan asas V, T 10 sama dengan 01 dan juga T 01 sama dengan 10. Dan dengan menggunakan SPL, kita akan dapat matriks penjelmaan T asas VQ sama dengan 0, negatif 1, 1, 0. Seterusnya, bagi mendapatkan matriks penjelmaan TQ asas V, Q sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dan asas V sama dengan 1, 0, 0, 1. Dan dengan menggunakan penjelmaan linear tadi, T1, S2 sama dengan S2, S1, kita masukkan Q ke dalam penjelmaan linear tersebut, iaitu T10 sama dengan 01 dan T0 negatif 1 sama dengan negatif 1, 0. Jadi dengan menggunakan SPL, kita akan mendapat matriks penjelmaan TQ asas V sama dengan 01, negatif 1, 0. Dan bagi soalan 2A yang terakhir, matriks penjelmaan TQQ. Jadi Q yang diberi ialah 10, 0, negatif 1. Menggunakan penjelmaan linear T X1, S2 sama dengan S2, S1, kita masukkan Q iaitu T10 sama dengan 01 dan T0 negatif 1 sama dengan negatif 1, 0. Dan dengan menggunakan SPL, kita akan dapat matriks penjelmaan TQQ sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, 0. Okey, so soalan yang seterusnya iaitu soalan 2C. Matriks piawai A yang diberi ialah 1, 1, 1, 0 dan Q sama dengan 1, 1, 0, negatif 1. Jadi untuk mendapatkan penjelmaan linear T yang dipetakan daripada V ke W, matriks T sama dengan A iaitu 1, 1, 1, 0 dan kita wakilkan X ke dalam V, W ke dalam W dan T didarabkan dengan S1, S2 sama dengan 1, 1, 1, 0 didarabkan dengan S1, S2 dan kita akan dapat matriks penjelmaan linear T X1, S2 sama dengan X1 tambah S2 dan X1. Okey, next untuk mendapatkan matriks penjelmaan T asas VQ, asas V sama dengan 1001
dan Q sama dengan 1, 1, kosong, negatif 1. Dan dengan menggunakan penjemahan linear tadi, T(X1, X2) sama dengan X1 tambah X2, X1. Kita masukkan asas V, T10 sama dengan 11 dan T01 sama dengan 10. Dan dengan menggunakan SPL, kita akan mendapat matriks penjemahan T asas VQ sama dengan 10, 11. Untuk mendapatkan matriks penjemahan T, Q asas V, Q sama dengan 11, 0, negatif 1 dan asas V sama dengan 10, 0, 1. Jadi menggunakan penjemahan linear tadi, T(X1, X2) sama dengan X1 tambah X2, X1. Kita masukkan Q, T11 sama dengan 21, T0, negatif 1 sama dengan negatif 1, 0. Dan kita akan dapat matriks penjemahan T Q asas V sama dengan 21, negatif 1, 0. Seterusnya, untuk mendapatkan matriks penjemahan T, Q, Q sama dengan 1, 1, 0, negatif 1. Dan menggunakan penjemahan linear tadi, T(X1, X2) sama dengan X1 tambah X2, X1. Dan kita akan masukkan Q, T11 sama dengan 21 dan T11 sama dengan negatif 1, 0. Dan kita akan mendapat matriks penjemahan TQQ sama dengan 21, negatif 1, negatif 1. Soalan 2G pula, matriks PYA yang diberi ialah hasil darab matriks 0, 1, 1, 0 dengan 1, 1, 1, 0 dan Q sama dengan 1, 1, 0, negatif 1. Serta bandingkan 2A dan 2C dengan dapatan ini dan tetusahkan teorem 5.7. Jadi bagi mendapatkan penjemahan linear T yang dipetakan daripada V ke W bagi soalan 2G ini, matriks T sama dengan hasil darab matriks 0, 1, 1, 0 dengan 1, 1, 1, 0. Dan kita akan dapat matriks T sama dengan 1, 1, 0, 1. Dan kita darabkan T dengan S1, S2 iaitu 1, 1, 0, 1 darab S1, S2 dan kita akan dapat penjemahan linear T X1, X2 sama dengan X1, S1 tambah S2. Okay, seterusnya untuk mendapatkan matriks penjemahan linear T asas VQ, asas V yang sama dengan 10, 0, 1 dan Q sama dengan 11, 0, negatif 1. Jadi menggunakan penjemahan linear kita akan mendapat matriks penjemahan T asas VQ sama dengan 10, 0, negatif 1. Okey, yang seterusnya bagi mendapatkan matriks penjemahan TQ asas V, Q sama dengan 1, 1, 0, negatif 1 dan asas V sama dengan 10, 0, 1. Jadi dengan menggunakan penjemahan linear sebentar tadi, T X1, X2 sama dengan X1 tambah X2, X1. Dan kita akan masukkan Q, T11 sama dengan 21 dan T0, negatif 1 sama dengan negatif 1, 0. Maka kita akan mendapat matriks penjemahan T, Q asas V sama dengan 21, negatif 1, 0. Okey, yang seterusnya, bagi mendapatkan matriks penjemahan T, Q, Q sama dengan 1, 1, 0, negatif 1. Dan menggunakan penjemahan linear T, X1, X2 sama dengan S1 tambah S2, X1. Dan kita masukkan Q ke dalam penjemahan linear tadi. T11 sama dengan 21 dan T0, negatif 1 sama dengan negatif 1, 0. Dan dengan menggunakan SPL, kita akan mendapat matriks penjemahan T, QQ sama dengan 21, negatif 1, negatif 1. Baiklah, akhir sekali, bagi membandingkan dapatan 2G dengan 2A dan 2C, kita menggunakan teorem 5.7. Jadi untuk mendapatkan matriks penjemahan TA, kita gunakan matriks PY daripada soalan 2A seperti tadi, tetapi dengan menggunakan Q sama dengan 1, 1, 0, negatif 1. Dan dengan menggunakan penjemahan linear daripada soalan 2A tadi, kita akan dapat matriks penjemahan TA asas VQA sama dengan 0, negatif 1, 1, 1. Okey, untuk mendapatkan matriks penjemahan TC pula, kita ambil daripada soalan 2C3, iaitu matriks penjemahan TCQ asas V sama dengan 21, negatif 1, 0.
kerana Q yang digunakan adalah sama, iaitu 11 dan 0 negatif 1. Jadi dengan menggunakan teorem 5.7, matriks penjemaan TA gubah matriks penjemaan TC, kita akan dapat matriks penjemaan TG. Maka matriks penjemaan TG QAQC sama dengan hasil darab matriks penjemaan TA asas VQA dengan matriks penjemaan TC asas QC dan asas V, iaitu 0 negatif 1 1 didarabkan dengan 2 1 negatif 1 0, maka kita akan dapat 1 negatif 1 0 1. Jadi berdasarkan soalan 2G4 iaitu TGQQ sama dengan 1 negatif 1 0 1, maka kita dapati TGQQ soalan 2G4 tadi dengan TGQAQC yang kita telah kira ini adalah sama. Oleh itu, teorem 5.7 dapat disahkan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Gan, wakil kepada kumpulan 19, ingin membentangkan tentang soalan 1C. Soalan yang diberi adalah, diberi hasil darab UV, V petang kepada R, A suatu unsur kepada V dan B suatu unsur kepada V. Dan hasil darab UV adalah satu matriks 2 darab 2 dipetang kepada R. Hasil darab UV diberi adalah surehan U transpose darab dengan V. Dan diberi matriks A adalah matriks 1, 2, 1, 1. Dan matriks B adalah matriks negatif 1, 0, negatif 1, 0, 1, 2. Bahagian Roman 1 bercakap, tunjukkan bahawa hasil darab UV yang petangkan V kepada R adalah hasil darab ke dalam bagi ruang vektor V. Kita perlu tunjukkan aksiom pertama yang perlu dipenuhi, iaitu surehan UV adalah sama dengan surehan U transpose darab dengan V sama dengan U11 V11 tambah U12 V12 tambah U21 V21 tambah U22 V22, yang akan mengimplikasikan V11 U11 tambah V12 U12 V21 U21 tambah V22 U22 adalah sama dengan surehan V transpose darab dengan U, dan ia akan sama dengan hasil darab V dan U. Maka kita boleh tunjuk bahawa hasil darab U dengan V adalah sama dengan hasil darab V dengan U. Ini adalah syarat yang memenuhi aksiom pertama, iaitu simetri. Kedua ialah kita perlu memenuhi aksiom kedua, iaitu sifat penambahan, iaitu hasil darab U tambah V dengan Z adalah sama dengan surehan Z transpose U tambah V. Ia sama dengan Z transpose darab dengan U tambah Z transpose darab dengan V. Ia akan mengimplikasikan surehan Z transpose darab dengan U tambah surehan Z transpose darab dengan V. Ia sama dengan hasil darab U dan Z adalah tambah dengan hasil darab V dan Z. Maka kita boleh tunjuk bahawa hasil darab U tambah V dengan Z adalah sama dengan hasil darab U dengan Z tambah hasil darab V dengan Z. Ini adalah memenuhi aksiom yang kedua, iaitu sifat penambahan. Seterusnya, kita akan tunjukkan aksiom yang ketiga, iaitu kehomogenan. Hasil darab KU dengan V adalah sama dengan surehan V transpose KU. Ia sama dengan K darab surehan V transpose U akan mengimplementasikan K darab dengan hasil darab U dan V. Maka kita boleh tunjuk hasil darab KU dengan V adalah sama dengan K darab hasil darab U dengan V. Ini adalah memenuhi aksiom yang ketiga, iaitu kehomogenan. Akhir sekali, kita tunjukkan hasil darab V dengan V adalah sama dengan surehan V transpose V. Dan kita boleh tunjuk V11 kuasa 2 tambah V12 kuasa 2 tambah V21 kuasa 2 tambah V22 kuasa 2. Oleh kerana ini, setiap unsur ada berkuasa 2, ia adalah sama atau lebih besar dari kosong. Dan kita boleh andaikan V11 ini semua kuasa penambahan semua kuasa 2 ini adalah sama dengan kosong, maka ia mengimplikasikan V11 sama dengan V12 sama dengan V21 sama dengan V22, iaitu sama dengan kosong. Maka kita boleh tunjuk terdapat matriks sifar bagi V. Dan kita boleh tentukan hasil darab V adalah sama atau lebih besar daripada kosong, dan hasil darab V andaikan ia adalah kosong, maka V ada unsur sifar, iaitu memenuhi aksiom yang keempat, sifat positif. Dan oleh kerana kesemua empat aksiom ini dipatuhi, maka hasil darab U dan V yang petangkan V kepada R adalah hasil darab terkedalam bagi ruang vektor V.
pada bahagian Roman 2, dapatkan jarak DAB serta norma A dan B. Dan diberikan A adalah matriks yang A dan B adalah matriks yang terpapar. Untuk cari jarak antara A dengan B, kita cari norma A tolak B. Maka kita ambil matriks A tolak matriks B, kita akan hasilkan matriks yang baru iaitu matriks 22021. Dan untuk cari norma matriks baru ini, kita punca kuasakan hasil darab terkedalam bagi matriks ini, iaitu kita akan dapat jarak antara A dan B adalah punca kuasa 9 iaitu 3. Dan untuk mencari norma A, kita akan cari norma bagi matriks A, iaitu punca kuasa bagi setiap unsur yang telah berkuasa 2, iaitu norma A adalah punca kuasa 7. Dan untuk cari norma B, kita akan cari norma bagi matriks B, iaitu punca kuasa bagi setiap unsur B yang telah berkuasa 2, iaitu norma B adalah punca kuasa 6. Seterusnya kita pergi kepada bahagian Roman 3, dapatkan vektor unit bagi A dan B. Untuk cari vektor unit A dan B, kita akan darabkan setiap unsur dalam matriks A dengan 1 per punca kuasa 1 per norma matriks tersebut, iaitu norma matriks A adalah punca kuasa 7. Maka untuk cari vektor unitnya, kita darabkan setiap unsur dalam matriks A dengan 1 per punca kuasa 7. Kita akan hasilkan matriks yang baru iaitu vektor unit bagi A. Dan vektor unit bagi A adalah 1 per punca kuasa 7, 2 per punca kuasa 7, 1 per punca kuasa 7, 1 per punca kuasa 7. Dan kita boleh perhatikan bahawa norma bagi unit vektor ini adalah 1, maka ini adalah vektor unit yang benar bagi A. Dan untuk cari vektor unit bagi B, kita akan darabkan 1 per norma B kepada setiap unsur yang terdapat dalam B, dalam matriks B, iaitu kita akan hasilkan matriks yang baru iaitu vektor unit bagi B, iaitu matriks negatif 1 punca kuasa 6, kosong 1 per punca kuasa 6 dan 2 per punca kuasa 6. Dan kita boleh perhatikan bahawa norma bagi vektor unit ini adalah 1. Maka vektor unit ini adalah vektor unit yang benar bagi B. Bahagian Roman 4, tentukan sama ada A dan B adalah berortogon dalam B. Untuk cari sama ada mereka ada berortogon, kita akan cari hasil darab A dengan B, iaitu darabkan setiap unsur yang sepadan dalam matriks masing-masing. Kita akan hasilkan hasil darabnya ada 2 dan bukannya kosong. Dan oleh kerana hasil darab A dan B bukan sama dengan kosong, maka A dan B tidak berortogon dalam B. Akhir sekali, bahagian Roman 5, tentukan sama ada set asas piawai V berortogon dalam V menggunakan hasil darab UV. Dan kita boleh nampak V adalah matriks 2 darab 2, iaitu ada set asas piawainya adalah 4 unsur, iaitu kita labelkan ia sebagai A1 sebagai matriks 1000, A2 ialah matriks A2 ialah 0100, matriks A3 ialah 0010 dan matriks A4 ialah 0001. Ini adalah set asas piawai bagi V yang adalah matriks 2 darab 2. Dan kita cari hasil darab bagi pasangan dalam set asas piawai V ini. So kita boleh cari apabila hasil darab A1 dan A2 akan hasilkan kosong. Hasil darab A2 dengan A3 akan hasilkan kosong. Hasil darab A1, A4, hasil darab A2, A3, hasil darab A2, A4, hasil darab A3, A4 juga akan menghasilkan kosong. Nampaknya setiap pasangan vektor yang berbeza dalam set asas piawai V berortogon. Kerana mereka semua akan menghasilkan kosong, maka set asas piawai V berortogon dalam B. Itulah sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.